الله الله يا الله 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 يا الله. Tak mungkin Ustaz. Belum lagi Ustaz. Tak keluar lagi Ustaz. Keluar ni. Norok. Dah ada ke belum? Belum lagi Ustaz. Dah ada. Okey. Nampak. Dunia adalah peluang, rebutlah dia. Ini bacaan pada kali kedua. Itu hari baca kali-kali pertama. Itu hari kita cerita pasal dunia ni begitu gini. Jadi sekarang ni nak sambung lah. Soalan dia, kenapa rebut ni? Kenapa memang rebut-rebut? Sebab dia sekejap dunia ni. Dia sekejap. Dia ada, lepas tu dia akan tak ada. Dia ada, lepas tu dia tak ada. Cepat. Dia cepat. Lepas tu Ibnu Qudamah ni dalam kitab dia kata peluang. Ni dunia ni peluang. Peluang ni, tapi peluang ni kena rebut. Tak boleh lambat-lambat, tak boleh cembil-cembil, tak boleh sambil-sambil, tak boleh nanti-nanti. Sebab tu Rasulullah kata apa? Jika engkau nak buat apa kebaikan pada siang hari, jangan tunggu malam. Kalau kau nak buat malam, jangan tunggu siang. Kenapa? Sebab dia kena cepat, dia kena rebut. Maksudnya jangan tangguh. Jangan tangguh sampai peringkat apa? Sampai peringkat dikatakan apa? Dikatakan ibadahlah engkau seperti seolah-olah engkau nak mati besok. Jadi jangan tunggulah. Jangan tunggu. Nak baca dalam baca Quran, tuan Quran baca. Jangan tunggu. Dia kata nanti malam. Ni bahayanya bila orang tak buat. Lepas tu dia keadaan dekat dunia ni orang kena berebut pada apa? Berebut pada kumpul bekal, berebut pada kumpul amal, kerana nanti takut nanti ada masa kita ada kat dunia tapi kita tak boleh buat. Itu Raihan ada buat nasyid kan, demi masa. Tu demi masa tu. Itu yang dia kata rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Dalam hadis dia buat tu. Ni. Ada 5 benda. Ibnu Abbas kata Rasulullah dia sebut perkataan ni lah. Rebut 5 sebelum datang 5. Dia kata rebut sihat sebelum sakit. Kalau perkataan yang eloknya dia baca rebutlah waktu sihat kau sebelum nanti kau akan sakit. Masa sihat ni buat. Tu saya cakap tadi tengah hari kan. Kadang-kadang orang semayang dia nak angkat tangan nak rukuk pun dia tak nak buat. Allahu Akbar. Ni tangan dia sihat ni. Allah bagi dia sihat. Dengan rahmat dia bagi kita sihat. Angkatlah. Nanti dah terlentang dah tak boleh angkat. Dah kena sakit apa benda, stroke ke apa benda lah yang kita pun tak tahu nama macam-macam. Lepas tu tak boleh angkat. Masa boleh sujud dekat bawah, sujud betul-betul. Sujud dengan zahir yang betul. Cara sujud, faham sujud ada 8 syarat sujud. Faham betul-betul dan laksanakan 8 syarat sujud dengan betul. Dan sujud dengan betul-betul tunduk dengan rasa hati yang sangat kedil. Kenapa? Masa ni aku boleh sujud. Sebab apa? Nanti mungkin satu hari
dah sujud atas kursi. Kenapa? Sakit lah. Dulu ada abang tu, kes saudara je dengan rumah lah. Dia punya punggung ni masuk tulang masuk besi lah. Dia kena langgar kereta. Dia kena langgar tu, dia keluar sembahyang isyak. Itulah saya pun lupa lah. Dah lama dulu cerita tu lah. Dia keluar sembahyang isyak, kereta langgar dia. Dia kata itulah sujud dia yang terakhir lah. Untuk sembahyang sujud dekat bawah lah. Sekarang ni dia duduk atas kursi lah. Dan dia selalu doa dengan Allah. Apa dia kata? Dia kata dengan saya ni. Dia kata abang doa dengan Allah. Sebelum abang mati, abang nak Allah izinkan abang sujud macam biasa boleh. Sekali pun tak apalah dia kata. Dia kata dulu tau. Saya cakap macam biasa lah, macam biasa kan. Pada saya apa jua yang sebenarnya memang itu pun. Apa cerita yang datang pada saya, apa yang orang cerita kat saya, sebenarnya adalah pengajaran untuk saya, bukan untuk orang lain. Pengajaran untuk saya. Cuma mungkin saya boleh kongsi gitu je lah. Mungkin selama ni saya sendiri kurang bersyukur yang saya mesti dengan betul. Masa dia cerita tu dia kata dia dah 2 tahun setengah tak sujud. Bagi betul-betul lah. Dia kata apa? Baru tahu dan baru rasa nikmat sujud. Wah, dia punya perkataan tu very deep. Very deep pun. Kita ni boleh sujud, kita rasa biasa sujud. Tak. Ini bukan biasa. Kalau Allah tak izinkan dahi kita sujud. Walau kita lihat. Betul tak? Kalau kita lihat. Tapi Allah izinkan dahi kita sujud. Allah izinkan tangan kita angkat. Allah izinkan mulut kita zikir. Allah izinkan hati kita ingat. Oh, ini nikmat besar. Tapi soal dia, adakah kita merasai kesyukuran? Masa kaya sebelum datangnya masa sempit. Hari ni masa ada duit, rebutlah dunia ni. Bukan rebut dunia. Rebutlah di atas dunia ni dengan membuat amal sebanyak mungkin. Masa ada duit. Sebab mungkin nanti satu hari nanti sempit. Yang ulama kata sempit ni antaranya ialah miskin. Miskin. Rebut juga waktu lapang. Itu Rasulullah kata, di antara 2 benda yang manusia tertipu dengannya, maknanya tertipu apa? Dia ada benda tu dia nak pakai, dia nak guna dengan baik. Apa dia 2 benda ni? Masa sihat dan masa lapang. Masa sihat dan masa lapang. Tertipu dia. Masa sihat dan masa lapang. Dia tertipu. Sungguh tertipu. Masa lapang dia tak nak guna. Dah sibuk pun kena kabut. Masa sihat tak nak buat. Tak nak belajar. Dah sakit pun kena kabut. Lepas tu kalau kita tengok kan. Yelah kalau kita tanya, lama tak pergi masjid. Selalunya dia beri jawapan ni. Tak sihat satu. Walaupun dia istiqamah, satu hari tak sihat tu datang juga. Jadi dia nak beritahu kita apa ni. Bila kita tanya, dia dah seminggu tak sihat. Tak sihat lah saya. Bukan saya lah semalam. Kita buat online juga lah. Yang last. Hari Jumaat, Ustaz? Petang Petang. Petang. Begitulah. Saya jumpa sepupu saya lah sebelah rumah ni. Dia ni memang istiqamah ni. Dia masjid bagus rumah ni. Tu saya perasan saya tak tengok benda seminggu lah. Saya perasan lama saya tak nampak dia. Lepas tu kereta dia pun tak ada. Saya ingat dia ni obsession kot. Dia ikut orang rumah dia ke kerja ke apa tak tahu lah. Tu saya jumpa dia kat sini kat kampung adik-beradik dia panggil dia Udo. Orang Minang. Udo. Dia kata Pak Uda lah. Dia cakap anak buah dia panggil dia Pak Uda. Kalau orang Minang dia kata Udo. Jadi saya pun kadang-kadang panggil dia Udo juga. Itulah. Udo. Lama tak nampak. Ni dia orang ni orang Minang. Saya ni orang Minang yang tak pernah cakap Minang. Lama tak nampak. Aku tak sihat lah. Dia kata tak sihat.
Kata dah seminggu tak rehat. Ni baru ni aku boleh nak rasa nak jalan. Oh, rupanya dia tak rehat. Dia tak rehat. Kadang sebelum tu saya nampak dia jalan, dia slow je jalan 5 minit. Kadang kami jalan sama. Kadang dia lalu lepas rumah saya kan. Rupanya dia tak rehat. Saya selalu cakap yang apa jua yang saya dengar adalah pengajaran buat saya lah. Adakah saya bersyukur yang saya sihat? Ni. Bukanlah nak sihat macam orang muda. Betul lah pergi main futsal apa semua. Kita pun tak ada masa nak buat begitu. Kita sihat, kita boleh pergi masjid, kita boleh beramal. Kecuali Allah izinkan puasa 6. Boleh kita lihat lah. Kita lihat. Dia punya keyword kat sini, dia punya main question yang kita kena tanya di kita, satu soalan, adakah kita want that? Dia ada word. Bersyukur. Ni boleh buka ni. Boleh buka online ni. Mata boleh nampak. Telinga boleh dengar. Tangan boleh catit. Akal boleh faham. Akal hantar pada hati. Hati boleh arah pada jasad untuk amal. Soalan satu je nak tanya dulu lah mula. Syukur tak? Yang satu. Ada orang dia rasa this is just a routine. No, this is not a routine tau. This is something that given by God tau. Allah bagi kita ni. Kita rasa tak Allah bagi kita? Kadang-kadang kita tak rasa. Kita kata, bukan. Bukan. Dulu guru kata apa nikmat yang sedikit, kalau Ustaz Abdul ni dia kata gitu, yang kau rasa Allah beri adalah jauh lebih baik daripada nikmat yang banyak yang kau tak rasa Allah bagi. Nikmat yang sedikit, engkau rasa Allah beri, cantik ke tidak saya cakap ni. Takkan dah semua. Alhamdulillah. Janganlah semua saya nak type. Janganlah semua saya nak type. Nikmat sedikit yang Allah beri adalah lebih, yang kau rasa Allah beri, lebih baik daripada nikmat yang banyak kau tak rasa Allah beri. Kau rasa nikmat ni daripada pekerjaan kau, daripada kepandaian kau, daripada keupayaan kau, daripada tenaga kau. Ingat kata-kata Ibnu Mas'ud. Apa dia kata? Ramai yang mendapat rahmat, rahmat pula. Ramai yang mendapat rahman tetapi tidak sedar ditarik. Buat saja sebut. Rahim. Ramai yang mendapat rahmat tak sedar ditarik rahim. Ramai yang mendapat rahman, rahman. Ramai yang mendapat rahman tidak sedar ditarik rahim. Apa maksud dia? Rahman ni sifat umur Allah. Allah beri, orang kafir Allah beri, orang Islam Allah beri, semua Allah beri. Dan dia pun antara orang yang dapat nikmat. Nikmat macam-macam lah, harta ke, apa benda ke, sihat ke, apa benda ke, kaya ke. Tapi ditarik rahim, maknanya ditarik sedikit-sedikit kasih sayang Allah. Tanda ditarik tu apa? Dia beri rahman, tapi dia makin jauh dengan Tuhan. Itu nama dia istidraj. Apa istidraj? Diberi rahman, ditarik rahim. Apa katanya dalam lah. Diberi rahman, ditarik rahim. Sedangkan yang menyelamatkan manusia ni, yang menyebabkan Allah sayang, menyebabkan Allah cinta, ialah rahim. Rahman. Rahman ni orang kafir pun dapat. Jadi, kita tengok ni. Lapang sebelum tiba, masa sibuk, masa muda, sebelum datang, masa tua, masa hidup, sebelum tiba, masa mati. Masa muda ni lah kena banyak-banyak beramal. Wahai orang-orang muda dalam ni, 80% orang ni. Ramai orang muda ni. Tomat, where are you Tomat? Are you there? Tomat tak ada Tomat 30 lebih. Yang lain ni macam tak berapa muda lah. 30 lebih lagi. 30 lebih lagi.
41 Ustaz. 41 Abang Alim, Alhamdulillah. Muda lagi Ustaz. Muda lagi, tak yang kata muda. Ni tengok ni, tengok dia buat comparison. Sihat, sakit. Tengok dia buat comparison. Kaya, miskin. Kaya ni bukan miskin millionaire lah. Kita ada duit nak belanja, kita ada simpan sikit-sikit. Itu kaya tu. Dia buat comparison. Lapang, sibuk. Dia buat comparison. Muda, tua. Dia buat comparison. Hidup, mati. Okey. Surat hilang. Okey. Dah satu dah habis. Okey. Ni, tengok saya ni pula. Bila kita berada dalam the first five situation yang ni, sama ada kita sedar atau tidak, benda ni memudahkan kita beramal. Memudahkan kita beramal. Bila sihat, mudahlah nak pergi mengaji, nak pergi masjid, nak pergi sana, nak pergi sini. Kaya, Allah, cerita sikit ni. Tadi, lepas pasar, saya ada orang masjid ni meninggal masa bulan puasa. Masa beberapa hari nak raya dia meninggal. Rupanya tadi ada satu abang ni memang yang rapat dengan dia lah. Dia kata, Ustaz, saya nak beritahu ni. Dia kata, kalau dia cakap dengan abang ni, kalau YB datang sini buat open house, jangan lupa jemput saya. Kejut saya. Orang yang meninggal ni, dia cakap begitu. Kalau YB buat open house, jangan lupa jemput saya. Ni kawan saya yang meninggal ni, dia pesan kat satu orang abang ni. Abang ni cakap dengan saya. Lepas dia kata apa Ustaz? Macam Saya dia cakap siapa tu. Ustaz? Saya Saya ni siapa? Jangan lupa jemput saya. Saya le. Oh, jemput Dia Ustaz sebut nama lah. saya. Kan jemput Dia sebut dia. nama saya. Tak, jangan lupa sebut saya. Jadi dia kata Ustaz, saya syukur saya dah dapat sampai ke amanah, saya syukur Ustaz. Malam ni Ustaz datang. Allah, saya kata saya ngajar. Tak apalah, kalau Ustaz lalu nanti nampak ada lagi orang, saya datang lah. Kalau tidak, tak apalah. Saya beberapa hari dah, saya lupa dah cakap ni kata. Dia ada sebut dua nama lah. Satu saya dengan satu lagi yang orang lah. Dia kata kita buat berapa kali YB buat sini, kita tak pernah jemput. Tapi tahun ni kita mesti jemput orang ni. Dia sebut dua nama saya. Tapi dia kata masa dia cakap tu, dia kata jangan lupa. Saya rasa, bagi saya kata apa? Saya rasa macam lain macam Ustaz. Saya rasa dia ni kenapa dia macam tinggal wasiat ni? Lepas tu dah dari kampung dah. Dari kampung. Pagi tu cakap, petang tu dia meninggal. Allahu Akbar. Dia kata saya dah tunaikan amanah arwah Sofi. Tunggu jemput Ustaz program YB untuk open house raya tahun ni. Saya dah cakap, pulang Ustaz lah kalau Ustaz dapat tu datang. Orang tak apa. Saya dengar pun saya tunung je lah. Saya tak tahu lah cerita ni. Malam ni aja ada dua jemputan. Yang satu Ustaz Alim buat dekat cerah. Dia pula mengajar. Entahlah, tak tahu macam mana dia datang. Okay. Ni benda lima ni, dia memudahkan beramal. Dan benda lima ni, the next five ni, which is against, dia berlawanan dengan apa yang berada di kiri ni. Okey, dia adalah seolah-olah bagaikan rintangan lah. Bagaikan rintangan. Bagaikan rintangan untuk beramal.
Jadi masa mudah ni kena buat. Sekarang ni kebanyakan kita tak ada yang ni je. Cuma ada beberapa orang lah masih memiliki yang ni. Merah. Kebanyakan kita dah tak ada yang ni. Dan ada setengah kita dah tak ada yang ni. Jadi kita hanya ada 3 out of 5. Yang pasti sekarang ni semua kita ada ni. The green one. Ni. Dan kalau kita boleh datang online, kita boleh datang masjid, kita boleh dengar, dan ini hujung minggu ni kita boleh pergi, maka maknanya kita masih boleh atur kehidupan kita dan kita memiliki yang ni. Yang ni option. Setengah orang ada, setengah orang tak ada. Tapi cukuplah kita mempunyai duit untuk kita uruskan kehidupan kita, boleh makan, tanggung anak, apa semua, cukuplah. Cukup. Itu pun dah okey lah tu. Ada simpan sikit untuk kecemasan, okey lah. Jadi kita ni kadang-kadang ada yang hanya ada 3 daripada 2. Dan ada ni cuma 50% pun ada. Tinggal 50% je. Ini kalau betul balik. Ni tak boleh. Jadi ada orang dia dah sekarang ni dia berada dalam ni. Ada orang dia sekarang berada dalam ni. 2, ada orang dia berada dalam ni juga. Ni. Sini dia ada 2, kadang-kadang di sini dia ada 3. Ini nama dia rintangan untuk beramal. Okey, ini dah faham. Bagaimana ulama' dia mengkategorikan 5 ni. Rasulullah kata, sebelum sini kau buat. Sebelum saya sakit kau buat. Sebelum miskin kau buat. Sebelum sibuk kau buat. Sebelum tua kau buat. Sebelum mati kau buat. Kita tengok kalau orang dia ada, kita ada buat kelas lah mana-mana atau kita dengan kawan kita pergi masjid. Tadi kita tengok lama tak nampak dia. Kita pun WhatsApp, lama tak nampak. Lama tak nampak. Kenapa lama tak datang? Dia akan bagi jawapan selalunya sama ada dengan jawapan ni atau dia bagi jawapan ni. Tapi selalu dia beri jawapan apa? Lama tak datang belajar. Lama tak nampak Selalu jawapan apa? Kalau orang tua, selalu beri jawapan ni. Tak sihat lah. Betul-betul. Really tak sihat. Kadang pening, kadang gitu, kadang gini, kadang gitu. Kalau dia tak sakit, kadang-kadang beri jawapan ni. Apa? Allah, sibuk sekarang jaga cucu. Tengok sekarang ni anak dah pergi sekolah, tak ada siapa nak tengok anak sekolah. Kadang-kadang nak kena ambil cucu sekolah. Kadang-kadang nak kena buat gini, kadang-kadang nak kena ambil gini, kadang-kadang kena masak untuk orang ni, kadang-kadang masak ini. Apa? Sibuk. Dulu PKP, suami tak bekerja. Jadi tak sibuk nak uruskan suami. Sekarang ni suami dah bekerja. Urus suami pula. Sampai nak belajar pun tak dapat. Dia kata, kenapa? Sibuk. Ada yang dia beri jawapan ni. Kenapa lama tak datang belajar? Sekarang ni online je lah. Tak larat lah. Dah tua-tua dia jadi penyakit datang. Ni. Ada orang kata, kenapa lama tak datang masjid? Kenapa lama datang belajar? Kenapa lama tak gini? Tak buat yang dulu dia buat. Kenapa? Sekarang kena kerja lebih masa lah. Sebab apa? Gaji dah kena potong. Dia kata, PKP, company ada terkesan. Dia terpaksa lah buat kerja-kerja lain, part time. Ni. Selagi dia belum mati, dia masih lagi ada 4 alasan ni. Salah satu dia untuk menyebabkan dia tak dapat nak buat. Dan bila Rasulullah cakap ini, maknanya satu hari nanti manusia ni dia akan lalui ini. Tua, sibuk, miskin, sakit. Jadi sebelum 1, 2, 3, 4 dia datang, sekarang kita lihat lah. InsyaAllah. Rebut. Mata boleh nampak, rebut.
Ngaji, baca Quran. Mulut boleh, badan upaya nak duduk, rebut. Duduk, zikir. Badan upaya nak turun, naik, tunggang, tunggik, rukuk, sujud. Semayang banyak-banyak. Semayang banyak-banyak. Kenapa? Satu hari nanti fikir, mungkin aku sakit. Bila free time, gunakan dengan sebaik mungkin. Fikir ke, apa benda ke, kenapa? Satu hari nanti bimbang, aku sibuk. Bukan sibuk dengan apa? Sibuk dengan diri. Sibuk menguruskan sakit. Sibuk. Dah sakit tidur je. Kalau dah tidur, macam mana nak buat? Ambil ibadat. Ini. Okey. Dari sini, saya nak jam pada satu benda. Ni baru cerita tajuk tau. Okey. Ni. Tengok sini faham benda ni. Perjalanan orang balik apa? Orang yang berjalan menuju Allah. Orang yang berjalan menuju Allah. Maknanya orang yang dekatkan diri pada ketaatan lah. Ni jangan balik. Okey, gini Please understand the situation and the shape. Ni nak jalan ni? Jalan. Okay. Dia nak mula jalan ni. Ini. Dia baru nak mula ni. Ini adalah garis permulaan. Ni. Ni baru dah jalan. Garis permulaan. Kata para ulama, untuk dia datang ke garis permulaan ni, dia akan hadapi rintangan-rintangan. Ni. Ini namanya rintangan untuk memulakan perjalanan. Okay. Apa nama dia? Okey, saya tulis kat sini. Dalam bahasa Arab disebut awaiq. Awaiq. Awaiq ni. Awaiq ni apa? Rintangan masa nak start. Rintangan masa nak start. Masa nak start ni nak jadi baik. Masa nak start ni nak taubat. Masa nak start ni, aku nak berubah. Nak start ni, dia akan ada rintangan. Apakah rintangan masa nak start? Okay, let's see. Tahu dia. Salin ke tidak ni? Aku tengok dia abang ni. Salin. Zin Ustaz, insyaAllah. Bo, lihat Bo. Alhamdulillah Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Bo, yang belakang tu dah repair Bo. Ya Ustaz? Yang tali tu. Kabel tu? InsyaAllah dah okey dah, okey. Okey. Siapa Dia cabut Ustaz. Minta maaf Ustaz, orang lama sikit masuk tadi pasal ni kawan. Dia main badminton tadi Ustaz. Lepas-lepas Ustaz lepas meninggal Ustaz, 40 lebih umur Ustaz. Main badminton lepas tu meninggal. Ustaz meninggal. Baru kejap selesai, baru surat kumi. Orang Langat ke? Langat Sungai Serai, dekat Sungai Serai. Siapa nama dia? Azri, dia muda lagi Ustaz, 48. Azri kan. Azri dia kenal. Dia pun berapa orang dia kenal orang Sungai Serai. Tak tahu apa sangat kan. Orang Sungai Serai tu dia punya AJK tu nama Yasin, kenal tak? Yasin. Taman Mas. Oh, Taman Mas. Taman Mas. JK tu. Saya rasa dia JK lah. Sorry dia bagi saya
senarai jadual penuh, dia kata yang kosong tu tak masuk. Actually JK tu Yasin. Mungkin Okay. Ustaz mungkin. Mungkin Apa dia ni halangan yang pertama? Ni. Segala perkara dunia. Apa segala perkara dunia? Apa-apa lah. Kerja ke, apa ke. Ni. Kau ni bila nak belajar agama? Nanti lah, aku sekarang ni sibuk kerja lah. Segala perkara dunia. Tahu? Kau bila nak baca Quran ni, kau ikutlah kita orang baca Quran ni, apa. Nanti lah, aku sibuk kerja lah. Ni halangan dia. Nombor 2, segala jenis makhluk. Apa dia? Macam-macam lah. Macam-macam. Kenapa tak pergi belajar agama? Kenapa lagi masjid orang belajar agama? Lah, ni tak apa nak jaga ni. Kenapa tak pergi masjid? Alah, kucing aku ni kenapa nak jaga? Kucing pun termasuk. Tengok Ini ulama dah cakap ni. Awak egg ni ada 4. Apa lagi? Dia ada 2. Satu sini. Ni. Syaitan. Satu sini. Ni nama apa? Ni nama nafsu. Okey. Jadi awak egg ni halangan pada orang yang nak mula nak start. Dia nak start, dia nak dekatkan diri daripada Allah. Dia kena tahu ada 4 ni benda ni akan halang dia. 4 benda ni akan halang dia. Yang 2 ni kita tak nampak. Tapi 2 ni yang atas ni berada di persiapan kita. Ni. Lepas tu orang nak mula berubah, dia nak mula berjalan menuju Allah. Kadang-kadang dia disekat oleh 2 benda ni cukup lah. Syaitan satu, nafsu satu lah, satu hal lain. Dia yang 2 ni adalah satu halangan yang batin. Yang dia pun tak perasan. Ni 2 ni dikatakan halangan. Yang 2 ni nama dia halangan ni pada peringkat batin. Ini batin ni benda yang dia tak nampak tetapi ada di batin. Dan 2 perjalanan ni, 2 benda yang halang ni masa nak mula jalan tau. Mula jalan ni. Ni masa nak mula jalan. Mula jalan lagi. Ini adalah lahir. Ni saya minggu depan ni mula balik kelas yang post COVID. Setelah ni stop. Post COVID tau. Minggu depan ni baru start balik. Kakak tu telefon saya, Ustaz, kita ada mesyuarat ni, dia orang nak mula balik kelas, boleh tak? Boleh. Kalau saya nak kata tak boleh pun saya rasa sebab salah. Sebab mak saudara saya ada 2 orang tu. Satu mak andak saya, satu lagi Mak Usu lah. Saya panggil dia Mak Usu. Mak Usu ni, dia ni isteri pada Ustaz Ipin. Gua kenal Ustaz Ipin tak? Ustaz? Ustaz Ipin ingat tak? Dulu dia ngajar Tekali, dia ngajar Sungai Serai, dia ngajar Tauhid. Kalau orang Tekali tu kenal Ustaz Ipin ni. Dia kenal Ustaz Ipin. Tapi dia mungkin tak pernah ngajar Nanding. Tak perasaan ni belum tak ada Ustaz Ipin, Ustaz. Tak ada. Tapi dia meninggal lama dah. Dulu rumah dia, ni lah sebelah kanan saya ni. Yang saya kata pacu-pacu, rumah dia gitu. Rumah kat sini. Dia ni masa kecil dia duduk satu rumah dengan mak saya. Jadi isteri dia ni dekat 80 lah. Sekarang ni pakai 4 tongkat. Tongkat 4 kaki. Dulu masa sebelum PKP, dia datang tu. Ketokong.
Oh, terharu. Terharu saya tengok. Dia sanggup datang, berdegang. Dah macam Terminator lah datang. Berdegang. Ni Kak Yati kenal. Kak Yati kenal Ustaz Ipin Sebab itu kenal. Eddie Rahim kenal. Kenal Ustaz. Jadi Ah. kenal. Kenal kan? Dia ngajar tauhid dulu. Satu So kali. sekali. Saya panggil dia busu. Aku cakap Ustaz Ipin je dia. Ini dia lahir. Tapi Ustaz Ipin ni juga tahu saya ngajar. Saya tak pernah cerita dengan dia ngajar. Jadi isteri dia ni pun terpanjat tau bila saya datang ngajar. Dia panjat, oh dia kata ni anak, sebut nama mak saya lah. Ni anak Encom dia kata. Encom ni mak saya lah, mak saya ni Kalsum. Mak saya ni orang panggil dia Encom. Mak Som. Anak Som. Betul orang lagi dalam tu, mak andak saya lah. Jadi saya dah terseronok lah. Dia dapat kongsi-kongsi ilmu mak saya. Itu yang saya teruskan kelas tu. Ni, 2. Segala jenis makhluk. Makhluk ni apa saja. Makhluk kadang kenapa kau tak belajar agama, aku nak kena jaga kambing. Itu urusan ni. Okey. Sekarang ni, kita dah di pos ni. Nanti, dalam tengah-tengah perjalanan ni, waktu orang itu dia sedang berjalan, dia juga nanti akan dihalang. Okey. Ni 2 halangan. Dan satu lagi halangan juga dalam perjalanan dia. Katakanlah dia berjaya masuk. Dia berjaya masuk apa? Dia berjaya masuk setelah dia berjaya menolak halangan-halangan syaitan, nafsu. Dia berjaya menolak halangan. Tapi waktu dia sedang berjalan menuju Allah itu, dia juga akan dihalang lagi. Satu ni, perjalanan ni, ini dikatakan halangan yang tiada mencederakan pahala dia. Terhalang, tapi amal dia, pahala dia tak cedera. Dia satu. Dan ada lagi satu halangan yang mencederakan pahala dan ia perlu berpatah balik. Patah balik at the beginning. Ni. Okey. Faham tak? Ikut tak apa saya cakap ni? Atau entahlah Ustaz, apa benda ni tak faham. Tak faham yang halangan yang mencederakan pahala dan ia perlu berpatah balik. Tak faham Ustaz. Nah itu kalau dia buat nanti, dia punya amal sebanyak perjalanan yang habis. Riak Ustaz. Antara itu. Nanti kita tengoklah Kang. Antara itu. Okey. Jadi ada satu halangan. Ini halangan bila nak start. Mana nak buat ni, bulatan pun tak ada. Ini number 1 yang kita kena lalui, yang kita kena hadapi, yang kita kena lawan dia. Number 1. Okay. Lepas tu ada halangan lagi. Ini number 2.
Dan ada lagi halangan. This is number 3. Okay. Mari kita tengok number 1. Dan ulama ada bagi panduan macam mana kita tak mengatasi halangan pertama tu. Okay. Is it so hard to understand? Tomat? Tomat, boleh faham? Tomat kata boleh faham. Okay. Apa tentang ni ramai, 100 orang. Itu tak benar. Ajidin? Oh, Ajidin. Saya Ustaz. Ya, Ajidin. Alhamdulillah Ustaz. Haji Nasir apa khabar? Haji Nasir lihat. Tengok ada datang surau tadi Ustaz. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Ada lebih dulu. Tak tekan ni lambat Ustaz. Tak tekan salah tekan. Apa? Ada lubang ni apa? Baik pakai ni. Kalau dia berdesing. Okey. Faham benda ni perlahan. Ini bagi tajuk tau. Nanti dah habis tajuk kita masuk. Okey. Ni. Okey, tengok slide ni pula. Okey. Awa'ik ni pedegah dalam berbuat taat nak start. Ni ada 4 halangan. Okey. Macam mana nak hadapi perkara dunia? Zuhud. Apa dia? Hindarkan dari cinta kat dunia ni. Kalau kita tak ada rasa zuhud, nanti kita seronok dan kita akan sibuk dengan dia. Menyebabkan nantilah nanti projek ni dah habis nanti barulah boleh nak belajar. Sekarang ni kau sibuk, betul tak? Ini peluang ni bukan selalu datang ni. Ambil peluang ni dulu. Belajar agama tu lain kali boleh belajar. Bila dia rasa zuhud, tak cinta dengan dunia, dia akan utamakan akhirat. Jadi terhindarlah halangan pertama. Kenapa? Dia tepis halangan pertama ni, dia nak jalan, ada halangan, dia tolak halangan ni dengan satu sikap dan zuhud. Zuhud ni kita faham ya. Tidak meletakkan dunia di hati. Walaupun dia kaya, tapi dunia tu tak ada kat hati dia. Ada kat hati dia akhirat. Bukan zuhud ni miskin. Tahu? Ada orang miskin tak zuhud juga. Tamak dia dengan dunia. Tamak dengan dunia. Ada orang kaya zuhud pula. Kadang-kadang. Nombor 2, makhluk. Maka apa tindakannya ulama kata? Jangan campur sangat ramai dengan manusia ni. Nanti dia akan malang kita. Untuk apa? Untuk jalan pergi Allah. Itu namanya uzlah. Uzlah. Campur dengan kawan-kawan yang boleh bawa kita pada akhirat. Campur dengan kawan yang boleh sama belajar dengan kita. Jangan campur dengan kawan, kita kena asingkan diri kita dengan kawan-kawan yang menjahannamkan kita, yang tak boleh bawa kita belajar, malah dia tarik kita daripada lembah belajar, dia tarik kita ke tempat lain. This is a very, very dangerous situation. Patut kita tarik dia. Jadi kita kena asingkan diri kita dari orang ni. Bukan kata kita baik, tak. Kita nak menyelamatkan iman kita. Kita kena lupakan dengan kawan yang kita rasa dia kalau kawan dengan dia aku sampai tak boleh belajar orang dengan dia. Ada je benda dia ajak aku sana sini, benda-benda dunia yang menyibukkan diri. Lepas
tu dia kena pilih kawan. Tak kena pilih makhluk. Tak kena pilih manusia. Yang boleh kita rapat, yang boleh kita bergaul. Jangan sampai ada yang makhluk ni. Kalau kawan ni boleh bawa kita pada iman, kita kena rapat dengan dia. Only iman that will ensure safe in this world and hereafter. Wah, Roman. Kalau hereafter ni orang apa, Tomat? Cakap orang Amerika ke orang Malaysia? After. Orang Jawa? No, you come from the land down under. Dia cakap Jawa. Kena korban. Ada kawan-kawan yang kita rasa dia tak boleh bawa kita. Ni makhluk ni, kawan-kawan ni makhluk. Kita tak boleh join dia. Kita tak boleh duduk kat tu group dengan dia. Kita tak boleh ikut apa-apa yang dia buat. Tapi Nanti Ustaz dia kadang-kadang ada halangan. tu Ustaz mana? Ada pasangan pula. Ada orang tu dia punya pasangan pula. Kan ya? Pasangan tak boleh lah kata pisah, tak Takkan boleh. nak jauh daripada pasangan pula kan? Pasangan ni kita kena arung lah sebab dia pun. Sebab apa? Kita yang pilih. Betul tak? Lepas tu kalau pasangan, bila satu orang ini dia berjalan dan dia tak dapat bawa pasangan dia, selalu masalah ni. Pasangan timbul ni. Ni pasangan dia ni sibuk dengan urusan dunia. Dia nak fokus pada diri dia ni. Jadi dia ada against tau. Dia ada dua perjalanan yang berbeza. Kawan ni nak ikut sini, kawan ni ikut sini. Padahal mereka dia satu kenderaan. Ni masalah ni. Lepas tu, kalau kita berubah, jangan tinggalkan pasangan. Kita cuba bawa dia, kurang-kurangnya kita ada doa, kita ada amalan, kita ada usaha yang sangat maksimum. Baca dekat makanan dia, bismillah 10,000 kali. Baca dekat air, bismillah berapa kali. Saya dah ajar dulu ni. Berapa bilangan baca kat bismillah dekat air? Berapa bilangan? 786. 786. 6. Lepas tu ada surah yang kena dibaca. Berapa kali? Pada manisan. Saya dah bagi dulu ni. Maknanya kena asingkan diri sebab dia katakan makhluk ni kalau kita tak asingkan diri dengan mereka, terutama makhluk-makhluk ni, manusia-manusia ni yang boleh bawa kita leka, dia akan halang kita tak mula start perjalanan. Kadang dia peli lagi. Macam ustazah sekarang nampak. Bila kita jumpa dia, jom lah kita ngaji. Kau ni sekarang macam ustazah nampak. Dah lah dia halang kita. Dia pereli kita. Dia nampak kita dia panggil Ustaz Wo. Dia panggil Ustaz. Ustaz Nasir, Ustaz Din. Apa kau panggil aku Ustaz? Dia panggil tu Ustaz lah. Dia perli Dia perli. Bila dulu kita geng dengan dia, pergi sana tak belajar agama, pergi sini semayang pun lewat. Ni kena uzlah. Uzlah ni kena asingkan diri kita dengan dia. Kalau kita ada rasa cinta dunia, lama tu lah kita tak boleh memulakan perjalanan menuju Allah. Ini ulama-ulama sebut dalam kitab mereka. Kenapa? Kita memiliki awa'ib. Lagi kita ada cinta dengan dunia, kita ada awa'ib. Lagi kita campur dengan makhluk, yang makhluk ni sebenarnya dia bawa kita pada jalan tak baik dan kita tak asingkan diri kita ada awa'ib. Itu zahir ni, dua zahir. Lepas tu ada lagi halangan yang untuk kita nak rebut peluang kat dunia ni, dia gagal kat kita. Satu nama syaitan, satu lagi halangan, nama nafsu. Ni saya dah cerita lah, nanti dah cerita banyak, panjang lebar dah. Nafsu lawan, syaitan perang dan mohon lindung dengan banyakkan zikir. Nafsu ni kena lawan.
Kadang-kadang dunia kita dah tak rasa seronok dah, kita dah cinta akhirat. Makhluk-makhluk yang tak baik dah tak ada keliling kita. Tapi nafsu yang berada dalam kita ni kita layan. Dia kata dengan syaitan dia pakat-pakat. Nanti engkau muda lagi lah. Dengan rahmat Allah tolong kita. Dalam kita cakap muda, tengok kawan kita 40 lebih, kita punya junior, mati, meninggal. Dengan kita jauh lebih tua daripada dia. Allah bagi warning. Apa? Kau tengok, muda kau dah mati. Muda kau dah mati. Dan tak ada apa sebab. Tak ada sakit, tak ada apa sebab. Tiba berubah habis. Tidakkah engkau mengambil peringatan? Kalau kita dapat begitu, okey. Kita dah sedar sikit lah. Kalau kita dengar, kenapa sakit? Oh, dia ni dulu memang jantung. Kita bagi rasa gitu. Tak berapa ramai orang tak kena jantung berubah. Jadi, ini empat ni, halangan nak start, dan ini tindakan secara ijmal. Hindarkan cinta dunia, asingkan diri dia manusia yang tak bawa kita bertaat, banyak zikir dan lawan nafsu. 4. Kita dapat buat 4 ni, insyaAllah kita boleh memulakan dengan. Okey. Okey dah okey. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Lepas tu, dalam kitab Qatrul Ghashiyah, dia putus. Biarlah internet putus, jangan cinta kita tetap terusan. Tak berdrama dengan bini dia. Ni. Apa? Saya ikut buku. Qatrul Ghashiyah fi ilmi Sufiyah. Tapi kalau tak belajar, jangan baca kita ni. Pening benda nanti. Ni ngaji dengan Ustaz Ridauddin. Ngaji cara online. Bukan ngaji jumpa dia. Ngaji jumpa dia berapa 2-3 kitab je. Ni. Malam pukul 10 WhatsApp. Alamak, best lah. Dia jawab. Ustaz, apa makna? Kita siapa translate ni salah ni. Dia cara dia gitulah. Saya terharu lah dia boleh jawab. Dia boleh jawab. Dia saya jawab. Sebab dia kata kalau apa-apa tak faham, WhatsApp main. Jangan tanya PA kata. Apa-apa urusan, saya tak ada PA kata. Dia orang ni sebenarnya nak imat je. Apa-apa tak faham, WhatsApp main. Nanti saya tolong jawab. Saya dengar dia punya peringatan tu dengan saya WhatsApp tu, ada benda saya tak faham. Okey. Ini adalah 4 tindakan untuk menghindarkan halangan secara baru nak mula jalan. Dan ada lagi tindakan saya detail. Apa dia? Ni. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Untuk menghilangkan halangan awal airport. Kita sambung nanti kemudian. Okey. Malam ni jumpa kat Tekali. Siapa nak datang Tekali, datang Tekali. Jumpa sana. Malam ni baca kitab apa? Kau nak berganti? Kau berganti, Ustaz? Tekali baca ke mana kitab? Lantai tu. Ada. Okey. Kita baca ni. Lepas tu kita baca ni. Awarid
Ini mana ni? Ini tadi yang ni. Mana gambar tadi? Ni. Ni nama dia Awarid. Bahasa Arab ni nama Awarid lah. Lepas tu ada lagi satu. Ni ada bahasa Arab dia. Ni yang bahasa Arab dia. Qawadah. Ni. Ini qawadah. Perjalanan yang mencederakan pahala dan ia perlu bertawalik. Ini qawadah. Ini Awarid. Kita buatnya ada rumi lah. Orang kan tak faham pula apa benda ni. Okey, ni satu. Ni satu. Ni satu. Nanti perbicaraan yang akan datang, kita akan lihat bagaimana empat ni yang empat ni. Ni empat ni. Ni 1, 2, 3, 4. Bagaimana empat-empat ni nanti untuk yang dikatakan halangan secara umum ni, bagaimana ulama mendetailkan empat ni dia pecahkan jadi lamsam empat ni, dia pecahkan jadi lamsam 17. Lepas tu kita tengok halangan kedua, apa cara nak selesaikan. Halangan ketiga, apa cara nak selesaikan. Barulah kita, kenapa? Kita nak tengok apa halangan yang menyebabkan manusia ini tidak dapat rebut peluang. Barulah kita tengok ketahui olehmu. Baru masuk tajuk utama. Bila nak habis ni? Nantilah PKP berapa ke habis lah. Okay. Any question? Please. Betul tu Mat? Lagi belum lepas 17 halangan ni. Lagi tu kita boleh mula kebenaran. Tanpa je sedar. Tahu? Tanpa je sedar. Ingatkan kita dah berjalan. Rupanya tak jalan lagi. Rupanya ada dekat permulaan. Tengah tengok orang berjalan. Kagum dengan orang tengah berjalan. Oh, dia ni bagus ni. Kenapa? Kita biarkan halangan ni keluar macam kita. Sebab apa? Sampai kita kat sebelah, kita tak merebut. Orang lain rebut. Kita buat bodoh. Duduk dekat. Lepas tu kita rasa, oh aku dah mula berjalan. Tak, belum mula berjalan lagi. Faham 17 ni. Faham 17 ni. Buat 17 ni. Barulah boleh berjalan. Oi, kalau tengok kitab-kitab ni baca mengaji kita rasa kita ni sangat jauh daripada perjalanan yang sebenarnya. Ini 17 ni. 17 ni. Okey. Dah kot. Tak ada apa tanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum ala syafi'i anbiya wa mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf semua. Pasti banyak kekurangan. Wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah,
الحمد لله 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 الحمد لله